Welcome back to my channel. Terima kasih dah klik video aku ni. So, apa khabar korang semua guys? Aku mendoakan dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Amin ya Allah. Jadi guys, seperti biasa kali ini aku ingin membawakan lagi cerita. Aku ingin menceritakan lagi dan lagi untuk korang. Jadi untuk korang yang suka dengan konten-konten seram, horor, korang boleh subscribe channel aku ni dan jangan lupa tekan butang lonceng. Dan bila korang dah tekan butang lonceng, select yang tulisannya all ataupun semua. So korang tak ketinggalan di mana aku mengupload video-video baru aku. Okay guys, jadi guys, kali ini aku ingin mengongsikan lagi cerita kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman seram yang pernah dialami oleh anak buah aku sendiri. So, bagaimana ceritanya? Tanpa buang masa lagi, santuy. Cerita ini telah berlaku kepada anak buah aku. Anak buah aku ni, dia ni seorang yang macam mana ya, dia kadang-kadang senang nampak benda-benda macam tu tau. Jadi satu malam tu guys, dia ni keluarlah melepak dekat taman. Macam biasalah anak-anak baru nak membesar ni kan, dia orang ni suka melepak, apatah lagi anak jantan. So dia melepak dekat taman bersama kawan-kawan dia. Jadi lepas puas dia melepak dengan kawan dia, dia pun baliklah ke rumah. Jadi bila dia nak balik ke rumah, dia akan menjalani satu lorong dekat kampung kita orang ni, di mana kalau dah macam pukul 12, 11 ke atas tu memang dah betul-betul sunyi lah. Tinggal budak-budak yang melepak atau kedai-kedai makan yang buka lewat macam kedai mamak, biasanya 24 hour. Adalah juga orang-orang yang masih melepak. Cuma kalau dikatakan ke area-area jalan raya ataupun rumah-rumah taman, semua tu dah kira sunyi. Jadi guys, di mana bila masa tu anak buah aku ni balik lewat di atas pukul 12. Apatah lagi pada jam segitu memanglah sunyi lah kan. Jadi bila dia on the way balik, dia melalui satu lorong di mana lorong itu terletak rumah teres yang berdempet-dempet. Biasalah rumah taman kan, dia mesti rumah teres yang berdempet-dempet, yang berderet-deret kan. Lepas tu kan guys, di mana dia tengah berjalan tu, dia nampak seorang yang cuba menolak kereta. Dia pun kesian lah kan, dia tengok pakcik ni tengah tolak kereta ke. Jadi bila mana kereta tu terletak di depan rumah orang. Jadi anak buah aku ni, dia sempatlah menegur pakcik tu, "Pakcik, kenapa kereta jam ke?" Dia kata, "Kereta tak boleh jalan ke, nak tolak ke?" Lepas tu pakcik tu cuma mengangguk je tanpa menjawab. Jadi bila mana dia tolonglah pakcik tu tolak kereta. Bila dia tolak, dia pergi ke belakang bonet, dia tolaklah kereta tu. Bila dia tolak, dia tengok ke depan, pakcik tu dah tak ada. So bila dia tengok pakcik tu dah tak ada, apa lagi kan, dia pun teruslah balik dengan cepatnya. Itulah kadang-kadang ini ada nasihat dekat sini untuk budak-budak ni. Jangan keluar lewat malam sangat. Korang nanti ada apa-apa kan susah. Lagi-lagi kalau jumpa macam ni, korang seorang macam mana? Memang langkah 1000 lah kan guys. Jadi guys, bersambung, ada anak buah aku lagi seorang ni pun mengalami kejadian-kejadian yang agak menyeramkan. Jadi anak buah aku ni adalah seorang budak perempuan yang sangat tegar. Dia ni pemberani tau. Maksudnya dia pemberani. Dia tak tahu pun dia pemberani. Tapi dia main terobos saja. Dia macam tu. Jadi guys, di mana anak buah perempuan aku ni, dia pada satu pagi ni, dia ni mempunyai karakter yang suka datang awal ke sekolah masa sekolah rendah. Jadi dia ni hari-hari datang sekolah awal pagi. Korang bayangkan pukul 6 ataupun 6 suku lah, aku rasa paling lambat dia dah mula bergerak, dah bergegas pergi sekolah. Jadi kat situ, sedangkan anak-anak sekolah lain datang dah dekat pukul 7, baru sampai sekolah. Tapi dia ni lain. So dia ni pergi sekolah dengan mengendarai basikal. Dia naik basikal setiap harinya. Jadi jarak antara sekolah dengan rumahnya taklah jauh sangat sebenarnya. Cuma dia kena memusing ke satu lorong, U-turn baru sampai. Jadi dia melalui perumahan-perumahan lah. Jadi mana satu hari tu, dia ni selalu komplain lah. Dia macam komplain. Dia kata dia selalu merasa berat. Bila dia naik basikal tu, dia kata selalu berat. "Mak, tengoklah mak, macam mana ni basikal ni, kenapa berat hari-hari baby bawa," dia kata. Lepas tu mak dia pergilah cek. Lepas tu mak dia pun bagi tahu dekat aku, "Cubalah tengok macam mana basikal si baby ni, hari-hari berat," dia kata. Aku ingat nak beli basikal lain lah. Dah pump tayar, dah cek brake. Kadang-kadang brake tu kalau melekat dekat tayar,
mesti korang pun tahu kan, dia akan jadi berat. Tapi kita orang dah check dah, basikal tu tak ada masalah. Bila mana aku try naik sendiri dekat basikal tu, aku rasa ringan je. Tapi dia selalu mengadu berat-berat. So jadi mak dia pun kata, mengada-ngada je kau ni, bawa je lah basikal tu, dia kata. Jadi sampailah satu hari tu dia pergi sekolah. Bila dia pergi sekolah pukul 6 suku tu memang masih gelap guys. Baru habis subuh kan, baru je lepas subuh. So masih gelap lah keadaan tu. Dia pergilah naik basikal dia. Dia kayuh pergi sekolah dengan keadaan yang masih gelap. Dia sampailah satu hujung. So sekolah dia ni, bila dia dah lalu perumahan, dia akan ada satu corner dan ada jembatan kecil tau guys. Jembatan tu adalah yang menghubungkan daripada lorong rumah dia tu ke sekolah tu. Ke sekolah dia. Bila dia dah turun jembatan tu, dia akan U-turn sikit sampailah sekolah. So dalam perjalanan itu dia akan melalui satu macam rumah ni dah lama tau ditinggal, sampai dah bersawang-sawang. Jadi di mana bila dia dah sampai di penghujung jalan, ada satu pokok. Pokok tu memang rendang lah kan, tapi di depan pokok tu berdekatan dengan jembatan yang dia nak lalu tu guys, hanya ada satu tiang lampu je dekat situ. So kalau lampu tu tak hidup, dia gelap lah. Tapi hari tu dia lalu, alhamdulillahnya lampu tu hidup. Jadi dia pun agak lega lah. Tapi dia merasakan sesuatu yang macam dia merasakan sesuatu yang agak pelik lah, sehingga dia merasa agak ketakutan. Tapi dia tak tahu kenapa. Dengan rasa macam menggigil-gigil, kenapa bulu roma dia naik, dia kata. Jadi guys, bila dia dah rasa macam tu, dia tengok balik, patah balik ke belakang. Tak mungkin, dia kata dia nak pergi juga ke sekolah lah. Walaupun dalam keadaan perasaan tak sedap hati ni. Bila dia jalan, dia kayuh slow-slow, dia mula nampak dekat dengan jembatan yang dia nak lalu tu guys, ada seseorang yang memakai baju kebaya lama yang berwarna merah dan jalan dengan sangat perlahan-lahan dengan membawa payung yang diletak di bahu dia. Dan payung tu guys yang dia nampak ialah payung lama guys. Padahal anak buah aku di kala itu baru umur dalam 10 ke 11 tahun, dah jam 4 ke dah jam 5 macam itulah. So bila mana dia tengok seseorang tu dengan membawa payung tu payung lama guys yang dia nampak, payung kayu. Korang ingat tak kalau macam payung lama-lama tu kan kayu kan. So dia nampak orang tu berjalan. Bila dia datang, dia dah mula dekat lagi. Sebab dia ingat kalau dia nak patah balik ke belakang, dah jauh. Ni corner jembatan tu je dah sampai sekolah. So dia pun bercadang meneruskan aja perjalanan dia. Bila dia dah teruskan perjalanan, bila dia dah mula mendekati sosok perempuan itu, dia dapati perempuan itu adalah seorang nenek-nenek guys. Di mana nenek-nenek tu bila dia bersebelahan, masa dia nak berpas-pasan tu, seorang nenek tu hanya menengok, hanya melihat anak buah aku ni dengan ujung mata dia je. Sambil dia berjalan, dia tengok macam ni je. Lepas tu dia jalan lagi dengan perlahan-lahan. So anak buah aku ni punyalah kesian, dia punya ketakutan. Dia bawa basikal tu bagaikan Schumacher lah kata. Dia laju, dia bawa selaju-lajunya. Lepas jembatan tu dia corner, dia jatuh, dia slide, dia drift kat situ. Dia tertonggeng mungkin dia terpegang brake depan tau. So dia terjungkal kat situ, dia accident. So guard yang menjaga sekolah anak buah aku ni pun berlari ke arah anak buah aku ni sambil berkata lah, dia pun bertanya-tanya lah, kau kenapa dek? Okey tak? Kenapa ni? Lepas tu anak buah aku ni pun dia jadi macam tak ada apa-apa dia kata. So dia bercadang, dia tak nak naik tak nak masuk ke sekolah. Sebab anak buah aku ni orang hari-hari daripada darjah 1, dia orang yang pertama sampai dekat sekolah. Korang percaya tak? Itu memang sifat anak buah aku. Dia akan sampai yang pertama, yang lain belum sampai. So pada hari kejadian dia kena tu, dia tunggu dengan guard tu, dia duduk dekat guard house tu. Dia tunggu sampai orang datang, murid-murid lain datang, barulah dia masuk ke sekolah. Punyalah kesian. Tapi bila dia balik, dia bercerita dengan mak dia, iaitu kakak aku. Kakak aku memang tak nak percaya. So
dia selalu meluahkan semua cerita-cerita dia dekat aku. So aku pun, sebab apa yang dia cerita tu pada aku make sense lah, masuk akal juga. Sebab macam mana dia tahu pada saat itu, yang zaman tu dia handphone tak ada, dia orang tak ada pakai handphone, apa internet dia tak ada, macam mana dia boleh beri gambaran payung lama, kayu semua tu kan. So aku percaya dia 100%. Itu pasal dia selalu mengadu dengan aku. Jadi guys, itulah yang pengalaman anak buah aku yang agak-agak menyeramkan. So ada lagi pengalaman dia, tapi aku rasa akan aku sharekan pengalaman dia berikutnya di next video aku. So jadi pada korang semua yang nak tahu kisah-kisah pengalaman anak buah aku ni yang menyeramkan, korang tunggu kedatangan video aku, okay? Kedatangan video aku yang berikutnya. So jangan ke mana-mana guys, stay tune. Santuy.